walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat-Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada pagi ini kita sambung pengajian kitab kita, iaitu Risalatut Tauhid. Moga-moga dengan pengajian ini akan mengelokkan lagi akidah, kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada apa yang boleh menggugat akan keyakinan kita kepadanya. Dan atas keyakinan itulah Allah menerima kita sebagai hamba-Nya dan ditempatkan di tempat mereka yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga-Nya nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini, mohon fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita berhenti dekat bagaimana berkata-kata makhluk. Hakikatnya ialah gitu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada, yang qadim, lagi azali, berdiri pada zat Tuhan. Dengan dia menunjukkan apa-apa yang diketahui oleh ilmu daripada yang wajib, maka ia menunjukkan atas yang wajib. Seperti firman Tuhan, ana Allahu la ilaha illa ana. Artinya tiada Tuhan melainkan aku, dan daripada yang mustahil, seperti firman-Nya innallaha thalithu thalatha. Artinya kata orang Nasrani bahwasanya Allah Ta'ala yang ketiga daripada tiga, dan daripada yang harus, seperti firman Tuhan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya bermula Allah yang menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Baik. Ini masih lagi perbahasan kita berkenaan dengan sifat kalam. Hari tu kita dah cerita dah tentang kalam tu, ada kalam nafsi dengan kalam lafzi. Lepas tu sambung, kata Tok Syekh, hakikat maknanya yang sebenar-benarnya lah. Yang sebenar-benarnya ialah satu sifat yang tetap ada, yang qadim, lagi azali. Hakikat sifat kalam itu makna kalam nafsinya, iaitu sifat yang tetap ada, yang sabit kepada Allah,
mana takkan berubah pada Allah. Adapun sifat kalam, kita kalau kita nak kata pada kita lah makhluk, boleh tak kita kata kita kalam tak? Berkata-kata, kita boleh cakap. Tapi berkata-kata kita tidak sabit. Maksud tak tetap ni boleh berubah. Memang boleh berubah. Hari ni kita boleh cakap. Siapa berani jamin dia yakin esok dia boleh cakap? Kalau Allah buat esok dia bisu, tak boleh cakap, tak boleh cakap tak? Jadi lepas tu sakit. Sakit. Mulut ada bukan tak ada mulut, bukan hilang mulut tu, ada. Mulut kita kat muka ni. Tiba-tiba tak boleh cakap. Kata cakap lah, nak apa? Gitu. Kita ejek orang sakit tak? Tapi tu lah hakikat diri kita, biar kita sedar. Walau kita belum sampai tahap tu, tapi satu hari nanti akan sampai. Kan? Kalau tak dengar sakit, pasti mati. Mati mana boleh bercakap? Banyak cakap, satu hari nanti Allah buat tak cakap. Ada. Itu kita ingat diri kita begitu. Allah tak. Allah sifat yang tetap, yang takkan berubah pada Allah Ta'ala. Berkata-katanya Allah Ta'ala bila-bila pun, sampai bila-bila pun. Ada. Kita dulu tak berkata-kata, lepas tu boleh lah kata sekarang ni. Lepas tu pas ni tak boleh kata pula. Yang boleh berkata hari ni pun kerana Allah pinjam. Allah bagi Sat boleh cakap. Allah bagi cakap, tapi salah guna pula cakap. Cakap maki orang, cakap nak tengking orang, cakap nak hina orang, cakap nak satu benda, nak bohong orang, menipu. Padahal cakap tu pun Allah bagi pinjam Sat. Dan tu tara bagi pinjam. Tara bagi pinjam salah guna. Kalau bagi terus, tu kata jahatnya manusia. Dia punya apa nama basic dia ataupun kita mengaji ilmu tauhid ni, ilmu akidah ni, ilmu sifat 20 ni khususnya adalah untuk kita kenal diri kita. Dengan kenal diri kita baru kita kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya baru dia kenal akan Tuhannya. Kenal diri guna. Apa nak pergi bohong orang. Kata hukama, ra'suz dzunub al-kadzib. Punca atau kepala segala dosa-dosa, punca jadi dosa ni satu sebab punca dia. Al-kadzib, penipu, bohong. Apa punca bohong? Punca bohong, hati tak takut pada Allah. Kalau takut takkan dia nak bohong. Apa punca hati tak takut pada Allah? Kerana Allah. Kalau dia kenal Allah, takkan dia tak takut. Kalau orang kenal Allah dia takut. Yang jadi tak takut dengan Allah ni sebab tak kenal Allah. Apa dia tak kenal Allah? Sebab dia tak mengaji ilmu tentang Allah. Yang dia sibuk mengaji ilmu tentang dunia tak habis-habis. Bukan dunia, yang cipta dunia kita tak kenal. Akhirnya bila sibuk mengaji dunia, akhirnya dia rasa hebatnya dunia. Bila hebatnya dunia, sampai dia tak kira halal dan haram, tak kira betul lah janji aku dapat dunia yang aku nak. Itu yang jadi. Ni yang jadi berebut sana, berebut sini, jebut jawatan. Banyak pun kita tak tahu. Nak beli berapa banyak harta pun tak tahu, nak kumpul banyak mana. Tak pernah cukup. Kalau diberi segunung, diberi 2 gunung, nak lagi segunung. Tu saya duduk menyembang dengan kawan. Cerita pasal jalan tar tu. Orang nak buat projek jalan tar ni kan. Dia tulis dekat kertas kerja, dekat paperwork dia. Lah nampak terbaik lah. Bagus ni, power ni, bagus ni. Ini baru kita nak ni. Nak dulukan. Ni ada. Sampai masa realiti, 20,000 ni kena bagi kat orang ni, 20 ni bagi orang ni, 20 ni bagi orang ni. Lalah kali tinggal berapa? Tinggal 20,000. Daripada projek 60,000 tinggal 20,000. 20,000 tu nak bagi kat kontrak, daripada 5 inci jadi seinci je buat. Bagian memang nampak macam baru, hitam
balik. Dia sapu balik minyak tu, rata balik. Nah, pakai sebulan dua, lopak balik. Tak boleh tak? Sebab apa? Bukan grade sebenar. Kan? Lepas tu pula dia pas dekat tukang bawah pula. Tukang bawah ni dia ambil, orang cakap apa? Sebab apa jadi begitu? Sebab hari ni kita diajar takut kepada makhluk. Akhirnya sampai kuatnya takut dengan makhluk, terlupa kita takut dengan Allah. Duk kalut situ, kalau pergi jabat kerja, bila bos ada tekun, main bos tak ada, buat benda ngembang. Kan? Kerja-kerja, banyak kerja kat pukul 12 bos. Bos pun lebih kurang tak? Dia buat sama. Bohong. Sebab apa? Sebab dia takut dengan makhluk, kan takut dengan Allah. Kalau takut dengan Allah, berani buat itu. Dia Allah tengok, Allah perhati. Cukup bulan ambil gaji, padahal kerja tak buat dengan sungguh-sungguh, maka duit tu jadi syubhah. Buat makan pula anak bini, jam. Lepas tu tanya anak, kenapa anak saya nakal sangat Ustaz? Kenapa anak saya malas mayang itu gini? Dan kita bagi dia makan apa? Sumber daripada mana? Anak, tu punca dia. Anak, dia punca satu, akidah, kenal Tuhan. Anak, bila kenal Allah, Allahu Akbar. Hari ni orang tak kenal Allah. Duit masjid dia nak ambil. Bukan pencuri luar, bendahari. Ada satu masjid bendahari songlap duit masjid. Tiap-tiap kali Jumaat dia bawa balik. Dia kata nak kira kat rumah. Yang jadi kantor itu satu hari tukar jawatan. Orang lain pula ambil alih. Kali ni tak kira kat rumah, kira kat masjid. Kira-kira kat masjid, tengok bilangan dia banyak, kat 1000. Tengok minggu depan pun 1000 lagi. Minggu depan 1000 lagi. Selama ni dalam 500 je dia rekod sebelum ni. Kenapa kita kira sekarang jadi 1000? Adakah takkan beza sangat tiba-tiba? Mula cek-cek, tanya-tanya, dia ngaku. Suruh pulang balik tak boleh dah, habis dah duit dia guna. Nak buat macam mana? Tu yang diberi amanah jaga rumah Allah. Tu bendahari masjid tu. Bendahari tikam nombor ekor tak tahu. Kan? Teruk lagi. Tu jaga. Ni sebab apa? Sebab tidak ada takwa. Jaga rumah Allah tapi tak takut dengan Allah. Tu sebab apa? Sebab bukan kenal Allah. Kan? Tu kadang-kadang, bukan sinilah minta maaf cakap, kadang-kadang AJK tak datang kuliah, jemaah datang bahagian AJK. Kadang-kadang tu ada jenis tu, dia set mic kita apa semua, okey ustaz cantik cun pop dia keluar, start motor pang gitu, baling dengan mic ni apa tu. Ada apa? La ilaha illallah. Duklah nadah kita mengaji, biar kita reti apa boleh apa tak boleh, apa halal apa haram. Ni ambil jawatan saja. Ilmu tak ada, lepas tu buat lebih kurang, buat mandai-mandai, akhirnya habis, salah habis. Tak amanah, tak apa. Tu dalam duk pegang jawatan, bahaya. Ni puncanya kerana nilah bahayanya bila tak kenal Allah. Tuan-tuan tengok kitab ni nipis je, tapi kesan dia besar. Kitab ni nipis je, tapi kesan dia besar. Ceklah tengok, orang yang dah mengaji ilmu tauhid dengan orang tak mengaji ilmu tauhid sama ke? Kita sembang dengan dia, pemikiran dia sama? Tak sama. Apa dia nampak? Tak sama. Sebab orang yang dah mengaji, dia nampak Allah, ma'rifatullah, dia kenal Allah. Dia kata ni jangan, ni tak boleh, dia kata ini Allah. Orang tak mengaji, tak apa, ambil je, senyap-senyap dah. Itu mana sama? Punya orang yang mengaji ni dia ada takwa. Dia bukan sakat Islam, iman dan takwa, 3 sekali. Dia bukan setakat orang Islam saja menunaikan tuntutan ibadah. Kalau setakat melaksanakan tuntutan ibadah, tu baru namanya Islam. Dia menyempurnakan rukun Islam. Dia buat rukun Islam. Semayang, puasa. Tapi dalam duk semayang, duk puasa, buat benda tak elok tak? Kan?
Lepas tu bukan setakat dia ni, dia beriman, dia percaya. Tapi percaya gitu, percaya Allah. Tapi duk buat ni juga. Tapi satu lagi makam, dia sampai tahap yang ketiga ni. Namanya taqwa. Nah, antak budallah haka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kata Nabi. Takwa ni kamu buat ibadat seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tak sampai tahap tu, kamu benar-benar yakin Allah sedang melihat kamu. Ni itu yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali. Takwa ni tiga. Yang pertama taat, yang kedua berhati-hati, yang ketiga takut. Tiga-tiga mencakupi benar-benar makna takwa. Nah, orang yang takwa dia akan taat, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Kalau yang disuruh pembuat, yang dilarang pembuat, tu bukan taat, tu tenat. Taat ni yang disuruh buat, yang dilarang tinggal. Man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, kata Nabi. Kemudian makna takwa tadi yang kedua dengan makna berhati-hati. Orang takwa dia berhati-hati. Nak buat satu benda, ni boleh tak boleh? Ini Allah bagi ke tak? Ni macam mana? Dia bukan kira apa orang nak kata, bukan kira apa orang pandang. Dia kira apa Allah kata, apa Allah pandang kalau aku buat gini. Masalah orang lantak orang ni, kalau kita tanya 1000 macam. Yang ni kata macam ni, ni kata macam ni, ni kata macam ni. Allah hanya satu. Kul huwallahu ahad. Allah esa satu je. Dengar kata Allah, satu je keputusan. Dengar kata orang, yang ni kata, ni kata, ni kata, orang payah. Dengar kata Allah bagi tak bagi. Sebab yang nak balas tu bukan manusia nak balas kita. Manusia nak bagi kita syurga. Manusia nak azab kita neraka. Dah, Allah yang nak hukum kita. Jadi penilaian kita pada Allah, bukan pada orang. Kita banyak nak ikut orang. Yang kedua tadi makna berhati-hati. Yang ketiga iaitu dengan makna takut. Bila dia hati-hati, dia akan timbul rasa takut pada Allah. Takut kalau buat walaupun sikit tak kena, dia takut. Itu dulu saya bawa untuk guru, kan, sebelum sibuk ginilah kuliah, saya driver dia, bawa dia pergi kuliah mana kita bawa. Sampai kat satu tempat tu, Tok Guru nak ambil uduk, dia buka kopiah serban dia, kalih kiri, tak ada tempat nak letak kopiah tu, tak ada tempat. Dia nak ambil uduk, jadi nak buka lah, nak letak. Tempat nak letak tu tak ada. Macam ada batu ke apa, tak ada tempat nak letak. Letak pergi kolah kan, jatuh dalam kolah pula. Ni macam mana? Dia pun kalih tak tahu. Kebetulan dekat. Tapi Allah, tu mereka ni, inilah yang disebut sebagai arif billah. Mereka kenal Allah dengan sebenar-benar kenal, sampai diberikan gelaran pada mereka arif. Arif ni maknanya kalau kat mahkamah kita panggil hakim yang arif. Maknanya yang pakar, yang pandai. Begitu juga arif billah, orang yang pakar, yang sangat-sangat mengenal akan Tuhannya. Dia kenal sehingga kan membawa kepada dia takut dan berhati-hati kepada Allah. Yang ni yang kita nak capai. Kita nak habis dah ni. Sifat kalam ni habis dah. Bahagian qaul Imam Abu Hasan Al-Asy'ari habis dah. Lepas ni kita akan masuk qaul Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sifat kaunuhu. Jadi kalau kita habis mengaji sifat 20 tapi tak memberi kesan dalam hati kita untuk rasa takut pada Allah, sayanglah, kan. Takkan kita nak ulang balik. Kita habis baca, habis gitulah. Paling-paling tidak pun kita buka kitab lain, kan. Jadi ini, jadi kita biar mengaji ni biar lambat tak apa, yang penting kesannya. Kesan tu yang mustahak. Jadi katanya Tok Syekh kita, hakikatnya ilmu kalam itu ialah satu sifat yang tetap ada. Makna yang tetap ada pada Allah, kalam. Kalam kita tak tetap ada. Jadi bila kita mengaji, lawankan balik. Lawan tu kat kita, yang betulnya ke Allah. Kita mengaji sifat yang wajib buh pada Allah, sifat yang mustahil, yang tak layak, yang rendah, yang kurang, tubuh kat kita. Bila kita baca dalam kitab, Tok Syekh kata Allah Ta'ala itu sifat sifat kalamnya itu iaitu sifat yang tetap ada. Pada Allah tetap ada, pada kita tak tetap.
Pada kita memang kita boleh cakap, kita ada kalam enggak, boleh berkata-kata, tapi kata-kata kita tak tetap. Hari ni mungkin aku boleh cakap, tapi esok aku belum tentu boleh cakap. Kata begitu. Ada. Nah, mujur hari ni bangun pagi aku boleh bercakap ni pun Allah bagi aku bercakap. Kalau Allah tak bagi, kelu lidah aku nak bercakap, tak boleh bercakap. Ada. Baik. Yang qadim lagi azali. Yang qadim maknanya yang tak ada permulaan. Dahlah tetap ada, permulaannya pun tak ada. Kita ada permulaan. Kata-kata kita ada permulaan. Dulu kita tak boleh berkata-kata, lah ni baru boleh berkata-kata. Allah qadim lagi azali. Sejak bila-bila lagi, sejak dulu lagi. Bila-bila tak tahu, tak ada. Tak ada tempat mulanya. Sentiasalah Allah itu berkata-kata. Ada. Berdiri pada zat Tuhan yang duduk sifat ini, nak diri atas zat, dia hanya tompang. Sifat kita ni kata-kata ni, kita ada tak sifat kata-kata, tapi berkata-kata kita bukan duduk tepat turun atas diri kita, dia tompang saja, duduk lekat gitu je. Masa dia lekat-lekat lah, jatuh-jatuh. Nah, masa Allah letakkan atas kita ni boleh berkata-kata, boleh berkata-kata. So Allah cabut gitu, hilang kata-kata. Apa-apa yang diketahui oleh ilmu daripada yang wajib. Baik. Sifat kalam, dia punya ta'aluk namanya apa nama, lupa dah. Menunjukkan. Apa bahasa Arab dia, lupa. Inkishaf, taksir, taksis. Dia tak main. Jadi sifat kalam ni, dia punya ta'aluk namanya menunjukkan. Bahasa Melayu, bahasa Arab dia saya tak ingat, tapi ada istilah dia. Bahasa Melayu dia, sifat kalam ni dia punya ta'aluk menunjukkan. Maksud ta'aluk ni macam mana? Sifat kita faham dah, sifat tu kalam, berkata-kata. Berkata-katanya Allah tu kuasanya macam mana? Kuasanya dia ni dengan takluknya, iaitu menunjukkan. Menunjukkan tu makna kata-kata Allah tu menunjukkan sesuatu. Itu kata-kata Allah. Kan? Jadi tak semestinya, sebab tu kata-kata Allah laisa biharfin wala sautin, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kan? Tapi dia menunjukkan sesuatu. Kadang-kadang kita mengadu dengan Allah dalam doa ke, atau rintihan hati kita. Allah, macam mana? Ada masalah kita menang, pop, tiba-tiba depan mata kita macam ada satu solution. Kita nampak, kenapa aku tak buat macam tu? Macam ada jawapan. Siapa yang jawab? Allah menunjukkan kepada kita. Itu panggil menunjukkan. Kadang Allah berhubung dengan kita yang tak perasan. Berkata-kata kita dengan Allah Ta'ala, kan? Cuma bukan dalam bentuk wahyu lah. Wahyu ni Nabi, kan? Cumanya kita ni, kata Tok Guru, kita orang biasa ni, bukan Nabi ni. Kalau Nabi, Allah cakap dengan Nabi melalui wahyunya. Adapun kita berkata-kata melalui ilham, nama dia. Pun datang daripada malaikat juga. Kalau wahyu, malaikat Jibril hantar pada Nabi. Tapi ilham, ada satu malaikat, nama malaikat tu malaikat mulhim. Tugas dia memberi ilham kepada kita, yang diizinkan oleh Allah. Itu dia bisik kat telinga kita. Dia kata derma lah, RM10. Dia bisik kat telinga kita, suruh tabung lalu. Dia bisik, derma RM10, banyak sikit. Tiba-tiba dengar pula bisikan belah ni, RM1 dah lah, gitu. Yang RM1 dah lah tu setan. Nampak? Yang suruh RM10 tadi malaikat mulhim. Dia bagi ilham kat kita untuk buat benda baik. Datang, dia lawan dia masih ada lawan. Ada hitam, ada putih, ada baik, ada jahat. Yang baiknya malaikat mulhim, dia bisik kat kita suruh buat benda baik. Datang setan, dia kata RM1 dah lah, kan? Kalau 5 sen lagi baik, dia kata. Lepas tu dia ingatkan ambil yang mulhim tu. Baik RM1 dah, RM1 dah. Dia ikut yang setan. Nampak? Tu malaikat mulhim. Dia bisik telinga, bangunlah sembahyang tahajud.
Nah, setan tak cucuk kata awal lagi. Mau pukul 5:30 dan lagi dia kata. Dia buat kau lama kau lambat, kau lama betul setan. Malaikat mulhim ni dia pesan kat kita benda-benda baik. Datang daripada siapa? Datang daripada Allah lah. Allah utus dia kat kita. Allah jadikan dia qarib. Allah hantar malaikat mulhim tu sebagai qarib kita, kawan baik kita. Selalu dia bagi nasihat kita pada benda-benda baik. Tapi kalau selalu kita tak layan dia, agak-agak dia nak kawan dengan kita lagi. Nah, dia ajak kita tahajud, kita buat malas. Suruh derma RM10, kita derma RM1. Asyik ngelak je apa dia kata. Lain kali malas lah aku dah. Tak kawan dah lah. Dia tak kawan, siapa lagi yang tinggal kawan dengan kita? Setan lah. Waktu kau lama kau jahat, kau lama kau jahat. Sebab tu perbuatan jahat jangan buat walau sedikit. Kerana asal sedikit dia akan jadi lagi banyak. Tapi perbuatan baik buatlah walau sedikit. Kerana walaupun sedikit, lama-lama dia tetap pun akan jadi banyak. Ada? Gitu. Itu cerita dia. Baik. Jadi sifat Allah ni, kalam ni, yakni menunjukkan apa-apa yang diketahui oleh ilmu daripada yang wajib, maka ia menunjukkan atas yang wajib, seperti firman Allah. Apa sahaja benda yang wajib bagi Allah Ta'ala dari sudut ilmu Allah, apa dalam ilmu Allah, Allah kan maha mengetahui. Jadi Allah tahu apa yang wajib baginya, maka Allah akan kata wajib. Contoh dalam firman Allah dia kata, Anallahu la ilaha illa ana. Artinya tiada Tuhan melainkan aku. Mana hanya Allah sahaja sebagai Tuhan. Itu barang wajib. Maksud wajib sini jangan kita keliru. Ini bukan wajib syarak ni. Bukan wajib yang kata buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Bukan yang tu. Ini wajib akal. Namanya wajib pada hukum akal. Wajib pada hukum akal ni, maksud wajib situ maknanya barang yang mesti ada, tak boleh terima tak ada. Nak kata tak ada tu akal tak boleh terima. Mesti ada. Itu maksud wajib pada akal. Jadi wajib pada akal, mestilah hanya Allah sahaja sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Jadi bila begitu, Allah pun sebut begitu. Allah pun kata begitu. Bila Allah kata, kita kena kata. Dah. Lepas tu girai agama lain. Apa jadah? Kawan tu pergi India tu, dia pergi buat apa nama taipusam dia. Biar api kat dia lah taipusam dia. Dia punya nak buat apa pun biarlah ke dia. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Dia nak buat apa biar. Dan gatai tangan, pergi bawa siap dengan bawa burger, bawa makanan, bagi kat dia. Siap sebut kalau bagi tu atas dasar kemanusiaan, boleh terima lagi. Tak ni siap, ni sempena taipusam, sebab awak sambut taipusam, maka kami nak hadiahkan makanan. Jadi bagi makanan kerana taipusam. Tak rosak akidah. Ini banyak tak reti ni. Apa jadi tak reti? Mengaji tinggi-tinggi sampai kolej universiti. Pegang segulung sijil Menara Gading. Nampak? Tapi hakikat dihomban dalam neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan fikir masak-masak baik-baik dalam soal kita nak meletakkan anak kita di mana tempat dia. Memang kita nak anak kita berjaya dunia, tapi nak ke kita anak kita gagal akhirat? Sebab yang kekal abadi akhirat, bukan dunia. Nampak? Biar nak belajar matematik, nak belajar sains, tapi yang tak mengaji agama tu apa sebab? Mana banyak orang nak fikir tak masukkan anak mengaji sekolah agama sebab dia bukan nak anak dia jadi ustaz. Dia faham belajar agama ni sebab nak jadi ustaz. Ustaz-ustaz ni maknanya cikgu lah, cikgu dalam bab agama. Kan? Lepas tu saya tanya, Datuk kenapa ajar matematik? Sebab nak jadi cikgu matematik? Tu yang ramai-ramai belajar matematik jadi cikgu matematik ke sebab apa? Tak. Belajar matematik untuk kehidupan, dia kata. Untuk nanti tak adalah orang tipu kita, Ustaz. Nah, tambah tolak niaga apa, retilah sikit. Nah, mengaji sains, nak jadi cikgu sains. Bukan pasal cikgu sains, Ustaz. Tapi bolehlah, dia pandailah selok-belok kehidupan ni. Dah tu apa tak mengaji agama? Bukan pasal nak jadi guru agama. Tapi pasti nak jadikan dalam hidup tak langgar agama.
ikut agama. Tapi bila tak mengaji agama, apa nak jadi? Nah, walaupun kehidupan dia tak kena tipu, matematik dia tak kena tipu, urus niaga tak kena tipu, tapi dia kena tipu dek setan. Dalam soal akidah dia lebih parah lagi. Akhirnya dalam tak sedar mengaku-ngaku Islam IC-nya, matinya tak diterima Allah dalam keadaan agamanya. Tak terima. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, kata Allah. Dan di antara manusia ada yang berkata, ramai ni Allah kata, ramai manusia kata, kami dah beriman dengan Allah, kami dah beriman pada hari akhirat, hari kiamat. Allah jawab, wa ma hum bimumin, padahal mereka sebenarnya tidak beriman kepada aku. Tak ada. Allah tolak keimanan, tak ada. Nak terima macam mana iman tak sah. Nah, boleh yakin pula pada yang lain. Bukan Islam je betul, yang lain pun betul juga, cuma kita mungkin jalan masing-masing. Kepala otakmu. Tu kata. Bila cakap itu dia marah. Kan? Tapi betul tak? Kan? Kepala otak bukan mencarut pun. Saya kena tahan polis. Polis panggil. Dia tengok ada orang report saya satu video, saya sebut kepala otak. Lepas tu dia, polis tu tanya, kenapa ustaz sebut kepala otak? Dia kata, apa salahnya? Bukan salah. Kenapa ustaz kata tak salah? Ialah kepala dan otak. Bukan saya kata dia babi ke apa. Itu ialah salah. Mencarut ni kan dalam kepala dia tu ada kepala dan ada otak. Betul ke tu? Betul juga pun dia kata. Betul, fikir dengan kepala dan otak kita ni yang Allah beri pada kita ni, afala ta'qilun. Tidakkah kamu mahu berfikir? Fikirlah. Kan? Kalau kita mengiyakan Tuhan lain, habislah, batallah la ilaha illallah ni. Mengiyakan agama lain, meraihkan, jaga. Allah, akhir zaman ni mudah-mudah iman terlucut. Allahu akbar. Dulu, mula-mula sekali orang duk tinggal adab. Orang tinggal adab. Makna ilmu tasawuf tersisih. Memang pun orang mana nak mengaji ilmu tasawuf. Tasawuf tinggal di pondok-pondok gitu. Universiti pun kadang-kadang tak ada ilmu tasawuf. Kitab-kitab tasawuf pun dah mula diabaikan. Orang masa tu pulun mengaji fiqah. Bicara bab hukum, khilafiyah, faham pun. Tapi adab tak ada. Akhirnya su'ul adab. Ustaz sama ustaz su'ul adab. Yang ni tengking dia, yang ni maki dia, yang ni adab tak ada. Tasawuf tak ada. Tasawuf sudah disisihkan. Akhlak tak ada, tak cantik. Tak ada dah adab kesopanan, tak ada dah. Tengok budak-budak zaman sekarang, mana ada adab. Jalan depan orang tua tak ada nak tunduk hormat, ngengkang jalan kelakak gitu. Siap kentut lah. Tepek gitu. Kawan tu dah lah lelah, sedut oksigen. Kan? Tak ada hormat. Ni tak ada hormat. Adab tak ada dah. Kurang lah. Zaman dulu saya ingat lagi. Mak-mak kita dulu, nenek kita apa semua. Kalau ada tetamu datang, hidang air, kalau tak ada piring bawah ni, piring alas dia, dia jeling itu, so masuk dapur balik. Bawa piring. Mesti cawan ada piring. Pada piring bukan mustahak sangat, tapi nak ajar itu adab. Alas. Buat apa biar beralas. Cakap beralas, makan beralas semua. Tu kuatnya orang Melayu dengan tasawuf zaman dulu. Kuat. Nak jaga adab. Balik kau lama kau tinggal. Sebab apa kita ikut trend orang kafir Barat kafir mana ada adabnya. Dia ikut langgar je. Ayah dia tengking, mak dia boleh marah. Kita tak ada dulu. Mak kita silap cakap pun kita senyap lagi. Tak ada nak main tegur-tegur. Tak boleh gitu. Ni tak ada dah. Satu-satu hilang. Tasawuf dah disingkirkan. Adab tak ada. Lepas tu dia mula serang fiqah pula, bahagian ibadat. Mana ada orang lama-lama orang dah tak peduli dah soal ibadat. Kata alah, janji semayang sudah, kira okey lah tu dia semayang. Semayang betul tak betul tak ada. Mana ada orang nak mengaji syarat asas semayang, rukun semayang, tak ada. Buat tak peduli, janji buat, dia kata. Ini pun mujur aku buat. Ada. Dia kata ada tu dia semayang maghrib je. Kadang-kadang isyak sekali-sekala. Kata, mana boleh, kita kata kena semayang 5 waktu. Saya okey semayang kat, kawan saya langsung tak semayang. Dia kira macam tu. Pening nak jawab macam mana. Payah jenis orang macam ni.
Nah, tak peduli dah bahagian fiqh. Last sekali, tak apa lagi. Yang dua tu tak apa lagi. Busuk-busuk perangai pun kalau iman ni ada masuk kat syurga. Nah, teruk-teruk ibadat pun kalau iman ni ada masuk kat syurga. Yang ketiga ni, yang terakhir ni, sebelum nak kiamat ni, mereka akan bagi rosak kau-kau betul benda ni. Apa dia? Akidah. Jaga-jaga. Sekarang serangan dalam masalah akidah tauhid. Kita tengok satu persatu. Dia nak mula bawa ni keharmonian setiap agama. Dia guna istilah baik-baik lah. Kita hidup perpaduan, bersatu padu antara semua agama. Kita nak hidup dalam keamanan, peace, harmoni. Nampak? Tapi agenda dia nak bawa kesamarataan agama. Supaya bila kesamarataan agama, tak ada dah kalimah la ilaha illallah. Nak diri atas apa Islam kita? Akidahnya tak ada dah. Pecah. Kafir. Berapa ramai akan jadi kafir bila semua orang akan ikut benda ni. Jaga. Jangan buat pasal. Nah, ini agenda dia. Dia pun merancang new world order. Jangan buat main-main. Mereka nak conquer satu dunia. Mereka menunggu ketibaan Dajjal. Nak Dajjal penyembahan mereka tu. Jaga-jaga. Benda ni bukan cerita rekaan. Nabi cerita lama dah. Sehingga Nabi kata, tanda nak dekatnya Dajjal tu nak keluar apabila nak para agamawan sudah lagi tidak menyebut tentang Dajjal. Ni kurang dah. Kalau kita cakap, alah sikit-sikit Dajjal, sikit-sikit Freemason, sikit-sikit Illuminati. Tak apalah. Nak cakap apa, cakap. Nanti kalau terang-terang depan mata dia datang, jangan nak kata apa dah. Kita dah memberi pesan. Nah, hidup kita ni, mereka bukan duduk saja. Ingat mereka duduk saja. Puak-puak kafir ni. Kafir yang benci Islam. Nah, ingat dia duduk saja tiap-tiap hari. Daripada dulu dia rancang. Sampai ni kemerdekaan negara kita pun dalam perancangan dia pun. Free mereka bagi kita merdeka. Sebab apa? Mereka letakkan satu sistem yang mereka boleh kontrol. Inilah namanya sistem demokrasi. Lepas tu kita nak bawa hukum Islam. Payah. Nak kena majoriti dalam parlimen. Dan parlimen ada sebut ke dalam Quran? Ada sebut dalam hadis. Mana datang? Parli ni bahasa tu. Bahasa belah barat tu. Parli. Tak percaya cek tengok. Nah, itu asal usul dia. Ni akhirnya kita duduk dalam sistem dia. Ini memang mereka nak buat gitu. Sistem sebenar kita sistem khilafah. Ni sistem khilafah. Nak khalifah. Nak pemimpin kita. Kan? Yang dipilih dengan musyawarah, pemimpin yang paling adil, yang paling warak. Patut pilihan kita begitu. Ni tak pilih kok suka, ikut warna parti ini entah jenis kaki karaoke ke jenis tak semayang, nampak bagus sikit orang pun pakat angkat ni. Akhirnya jadi macam mana? Wallah habis. Ni cerita dia. Jaga-jaga. Keadaan semakin lama semakin dahsyat. Artinya tiada Tuhan melainkan aku, dan daripada yang mustahil seperti firman-Nya, innallaha thalithu salasah. Dan kemudian perkara yang mustahil yang takkan ada, Allah pun sebut sesungguhnya. Seperti artinya kata Nasrani bahawasanya Allah Ta'ala yang tiga. Allah menafikan. Mereka kata Allah tu tiga, Trinity. Jesus, Allah, batu Maryam, kan? Allah menafikan. Ini mustahil. Mana pula Allah tu ada bini, lepas tu ada anak. Kok mana gitu? Kan? Kalau ada bini, ada anak, maknanya Allah ada jantina. Pertama. Yang kedua, Allah ada usia. Sebab bila kita ada anak, maknanya kita tua, anak kita muda. Satu hari nanti Allah akan tua lah kali mati. Allah pun mati. Kalau Allah mati, siapa yang matikan Allah? Malaikat maut. Tak ke pelik? Tak, ni kita fikir dengan akal. Takkan Allah cipta malaikat maut, lepas tu malaikat maut cabut nyawa Allah. Boleh terima tak dengan akal? Itu kata mustahil. Tak boleh terima. Ni artinya kata orang Nasrani tadi. Dan daripada yang harus ataupun harus, sama ada boleh jadi atau tak boleh jadi. Firman Tuhan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang cipta kamu. Maksud Allah cipta kamu harus sahaja bagi Allah. Allah boleh cipta kamu, Allah juga boleh tidak mencipta kamu. Kita ni muju Allah cipta kita. Kalau Allah tak cipta kita, tak adalah kita.
Kan? Wa ma ta'malun, dan juga perbuatan kamu. Perbuatan kamu tu Allah yang tentu. Allah yang buat kamu ni jadi baik, kamu ni jadi jahat. Mujur Allah jadikan kita ahli dalam masjid ni. Kalau Allah tak jadikan kita ahli, kita tak akan ada di sini. Mungkin kita kat mana tak tahu. Nah, ni semua adalah kerja Allah. Lepas tu kena ada rasa syukur kepada Allah. Nah, artinya bermula Allah yang menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Ada. Jadi inilah, kita berhenti sini dan kita akan sambung nanti. Maka kalam Allah Ta'ala itu satu sifat juga. Berhenti kat situ. Jadi ini yang kita mengajikan ni, tujuannya untuk supaya biar kita nampak Allah. Hati-hati tuan-tuan, di akhir zaman ni jangan sampai mata kita dikaburkan oleh sesuatu sehingga kita tak nampak Allah. Sehingga kita tidak nampak Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, kata Allah. Nah, mereka ni Allah khatamkan, tutup hati, tak nampak. Khatamallahu ala qulubihim, hati mereka ditutup. Wa ala sam'ihim, pendengaran mereka ditutup. Wa ala absarihim ghishawah, dan pada penglihatan mereka ada ghishawah. Ghishawah tu maksudnya ada penghalang, terhijab, tak nampak Allah. Apa? Nampak dunia, nampak kehebatan makhluk bagai, sehingga tak nampak Allah Ta'ala. Nampak? Sehingga tak nampak Allah Ta'ala. Ni duk sibuk sangat, bukan salah. Kita tidak menentang ilmu sains. Tapi kamu kena ingat, ilmu sains juga datang daripada Allah. Biarlah nampak hajat kita tu pada Allah. Ni tak habis-habis nak WHO, lepas tu nak NJ, nak tu, nak ni. Tak apalah bahagian ikhtiar. Tapi mana bahagian hajat kita pada Allah? Mana bahagian pergantungan kita pada Allah? Tak semesti kena menteri agama je yang kena sebut. Habis menteri lain tu tak ada agama ke apa? Nah, tak kira lah menteri kesihatan ke siapa, dia kena sebut juga. Ini kita berharap kepada Allah bagi sembuh, bagi hilang wabak ni. Jangan kira nak bahagian tu ubat saja. Ubat tu ikhtiar. Ingat, ubat boleh menyembuhkan ke? Ubat tu makhluk. Syekh Ibn Athaillah pesan, ingat, makhluk itu umpama bayang-bayang. Bagi manfaat pun tak boleh, bagi mudarat pun tak boleh. Nak bagi baik pun tak boleh, nak bagi jahat, nak bagi teruk pun tak boleh. Yang boleh bagi elok ke bagi tak elok, itu semua Allah. Itu tempatnya saja, tempat lalu. Hakikat tak ada apa-apa. Nah, dunia ni umpama mimpi saja. Nampak ada, sebenarnya tak ada. Bila kita akan terjaga? Nah, bila terjaga? Hari kiamat. Sebab tu dipanggil kiamat. Kiam tu maknanya bangkit, bangun. Baru sedar, bangun daripada tidur. Baru kita sedar. Ni mimpi je. Ni hidup kecap, kaya raya, kereta banyak, mimpi je. Bangkit-bangkit kiamat nanti esok. Mana kereta? Tak ada kereta. Rumah tak ada. Sebab mimpi macam kita tidur mimpi. Mimpi, mimpi kahwin dengan anak raja. Bukan main. Nak makan buah anggur gitu. Nah, bini kita tengok sebelah, apa abang? Kejut bang, bangun bang. Dah. Mana istana aku tadi? Istana apa bang oi? Mimpi. Lepas tu Dhamma Sutra pandai. Umpama mimpi dalam mimpi. Nak kaki karaoke tu. Ada kan? Umpama mimpi dalam mimpi. Ada. Aduh. Lepas tu jangan tidur dalam kuliah, nanti dia mimpi dalam mimpi. Dalam mimpi ni mimpi lagi. Ada kan? Maknanya ni lah dia. Jadi dunia ni lebih kurang sudahlah. Dia bukan benda hakikat. Yang hakikat sebenar tu hari akhirat nanti. Dunia ni kita buat bagi elok saja. Ada, insya-Allah. Nah, lepas tu pergantungan kita pada Allah. Hajat kita pada Allah. Tuan-tuan makan ubat, makan pilah, tapi sebut nama Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Tak ada tempat aku nak berhajat melainkan hanya kepadamu wahai Tuhan. Tak ada tempat aku nak mengadu nasib aku melainkan hanya kepadamu wahai Tuhan. Engkaulah Tuhan aku. Sebut gitu supaya hati kita ni lembut, jinak dengan Allah. Baru ada rasa kasih dengan Allah. Barulah hati ni rasa berhajat sangat pada Allah. Barulah insya-Allah kita ni layak dipanggil sebagai hamba Allah. Tapi kalau hati tak berhajat pada Allah, hati berhajat pada makhluk, takut-takut
terlucut panggilan hamba Allah tapi jadi panggilan hamba makhluk. Na'udzubillah min zalik. Nah, jadi cukup sekadar tu pada pagi ini yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Patutlah kat pukul 8 dah. Patut sengit ni. Cukup dah. Cukup setakat ni, kita akan sambung nantilah perenggan kedua muka surat 30. Insya-Allah pada kuliah yang akan datang jika diizinkan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kemudian yang borang tahlil itu, kalau siapa nak serah boleh serahlah. Kan, nak tambah lagi ke apa ke boleh, tak ada masalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa rikhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.